Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Faziah Haji Nawi ingin mengumumkan bahawa jenazah anak saya Muhammad Firdaus Haji Muhammad Hanif atau lebih dikenali sebagai Pin Hanif telah pun ditemui. Tiada siapa yang tahu bila ajal akan menjemput kecuali Sang Pencipta. Ketika takdir sudah tertulis, maut akan menjemput pada bila-bila masa. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 kematian tragis melibatkan anak selebriti di Malaysia. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 10 selebriti di bawah harus merelakan kehilangan anak secara tragis untuk selama-lamanya. Bahkan beberapa di antara anak tersebut meninggal dunia di usia yang sangat muda. Di tempat ke-10, kematian mengejut anak penyanyi Nora Arifin, Muhammad Syakir Alif di usia 20 tahun. Masa tu saya terdengar, ya Allah. Ya Allah, hujan apa kalau saya boleh ganti nyawa saya dengan dia, memang saya akan gantikan. Saya minta Allah, ya. Saya berkira. Pada 24 Mac 2017, komposer Johan Nawawi yang juga suami kepada Nora Arifin meninggal dunia akibat serangan jantung selepas dimasukkan ke sebuah pusat perubatan di Subang Jaya. Pada 14 Disember 2014, Nora diuji lagi dengan pemergian anak keduanya, Alif, yang meninggal dunia pada waktu pagi hari kejadian. Nora menerusi laman Instagramnya memaklumkan anaknya itu menghembuskan nafas terakhir sewaktu berada di rumahnya di Petaling Jaya, Selangor. Nora mendapat panggilan daripada pembantu rumah yang memaklumkan berita sedih itu ketika majlis perkahwinan kenalannya di Singapura. Alif dikatakan meninggal dunia secara mengejut apabila tiba-tiba rebah di kediamannya. Allahyarham Alif Johan sebelum ini pernah menyertai sebuah pertandingan realiti anjuran sebuah stesen televisyen. Alif juga dikatakan pernah menjalani pembedahan bariatrik untuk menurunkan berat badan. Jenazah Alif Johan dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca sebenar kematiannya. Pada awalnya, Nora tidak mengizinkan jenazah anaknya dibedah siasat disebabkan beliau khawatir dengan pelbagai kebarangkalian dan juga bimbang jika anaknya ada mengambil bahan terlarang. Akhirnya Nora bersetuju anaknya dibedah siasat. Walau bagaimanapun, Nora berpuas hati dengan keputusan bedah siasat yang menunjukkan jenazah anaknya bersih daripada bahan terlarang. Dalam pada itu, Nora berkata, doktor memaklumkan bahawa jantung arwah sedikit besar, namun tidak pasti jika kegagalan jantung adalah punca kematian anaknya itu. Jenazah Allahyarham dimandi dan disemadikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara berdekatan pusara ayahnya pada 15 Disember 2019. Di tempat ke-9, kematian anak penyanyi dan pelakon Linda Rafa, Rezaiman Kiflin Kifli, berusia 12 tahun akibat ketumbuhan dalam perut. Rezaiman merupakan anak kedua hasil perkahwinan pertama Linda Rafa dan juga Kifli Osman. Apa yang Linda lalui masa kehilangan mama ni, pada mulanya dia ni sakit tanpa dijangka lah. Sebab dia seorang anak yang sihat dan ceria. Tapi bila dia mengadu dia ada sakit perut tu, kita rasa macam tak ada apa-apa. Tapi kita pergi doktor pun cakap tak ada apa-apa, cuma sakit angin kat perut je. Dan ada doktor cakap yang dia tak berak kurang lawas. So dia bagi ubat angin. Pada 5 Julai 2014, anak kedua kepada penyanyi dan pelakon Linda Rafa meninggal dunia di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia pada waktu petang hari kejadian. Allahyarham Rezaiman meninggal dunia pada pukul 5.30 petang selepas 2 hari dalam keadaan kritikal dan tidak bercakap. Allahyarham Rezaiman dikesan menghidap kanser perut sejak 5 bulan sebelum itu apabila arwah sering mengadu sakit perut. Walau bagaimanapun, ketika itu ketumbuhan itu sudah membesar seberat 1 kilogram. Arwah dimasukkan ke wad sejak bulan Mac 2017. Sehari selepas Rezaiman disahkan mempunyai ketumbuhan, arwah dikejarkan ke HUKM untuk menjalani pembedahan bagi membuang ketumbuhan tersebut. Pembedahan tersebut berjaya, tetapi masih banyak sel kanser yang aktif di dalam perut arwah. Arwah akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 7 Ramadan tanggal 5 Julai 2014 selepas 5 bulan bertarung dengan kanser tahap 4 itu. Allahyarham Rezaiman disifatkan sebagai seorang kanak-kanak yang kuat kerana masih mampu bermain dan bergurau walaupun bertarung dengan penyakit tersebut. Rezaiman juga sebelum ini sempat berpesan supaya menyerahkan semua barang-barang kepunyaannya kepada adik-adiknya yang lain. Seperti tahu dia akan pergi, arwah memberitahu bahawa dia tidak mahu lagi harta di dunia ini. Jenazah telah disembahyangkan di
di kediaman Linda di Seksyen 6 Shah Alam dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 22 Shah Alam. Selepas 4 tahun pemergian retirement, Linda akhirnya berjaya mengumpul kekuatan untuk menghasilkan sebuah lagu bertajuk Satu Lagi yang didedikasikan khas untuk arwah anaknya itu. Di tempat ke-8 kematian 2 orang anak kepada penyanyi Safura, iaitu Allahyarhamah Nur Aisyah Mariam di usia 3 tahun dan Allahyarhamah Nur Syafila. Pada 12 September 2011, anak kepada Safura Yaakob, Nur Aisyah Mariam 3 tahun telah meninggal dunia selepas maghrib kerana demam berpanjangan sejak 3 hari sebelum itu. Safura berkata dia tidak tahu dan tidak mampu berfikir ketika itu kerana semuanya secara mengejut. Apapun beliau menyifatkan kehilangan Mariam adalah ketentuan dan suratan buatnya sekeluarga. Beliau menerima walaupun hakikatnya begitu pedih untuk ditelan. Beliau berkata lagi bahawa beliau memang tidak tahu punca kematiannya kerana anaknya cuma demam dan badannya panas sejak 3 hari sebelum itu. Lantas beliau menghantar Mariam ke Hospital Ampang Puteri, namun ketika itu doktor hanya mengklasifikasikannya sebagai demam biasa. Peliknya selepas pulang dan mengambil beberapa ubat yang diberi, suhu badan Mariam tidak menurun. Selepas beberapa hari, suhu badan Mariam masih sama malah lebih teruk. Beliau membawa sekali lagi Mariam ke hospital yang sama. Namun selepas beberapa jam dirawat, doktor mengesahkan Mariam sudah meninggal dunia dan tidak dapat diselamatkan. Allahyarham Mariam merupakan anak pertama untuk perkahwinan ketiga Safura dan juga pelakon Sahrul Nizam. Safura memberitahu dia dan suaminya menerima kehadiran Mariam selepas 3 tahun berkahwin dan Mariam dipinjamkan oleh Allah selama 3 tahun. Allahyarham Mariam dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Al-Ridwan Hulu Kelang. Pada 11 Oktober 2021, Safura sekali lagi memaklumkan kabar duka mengenai anak perempuannya, Allahyarhamah Nur Syafila yang telah kembali ke rahmatullah. Walau bagaimanapun, Safura tidak menjelaskan punca kematian anaknya itu. Nur Syafila merupakan anak Safura daripada perkahwinannya yang terdahulu. Selain itu, Safura turut dikurniakan 2 orang cahaya mata lain, iaitu Nurul Natasha Abdul Rani, Muhammad Daniel Hakim Muhammad Hairi, dan selepas itu, Safura berkahwin dengan pelakon Sahrul Nizam pada tahun 2005 dan dikurniakan 4 orang anak, iaitu Yusuf Firdaus, Zahra Nur Aisyah, Ariana Sofia dan Allahyarham Nur Aisyah Mariam. Di tempat ke-7, kematian anak kepada pelakon Mustafa Kamal, iaitu Ayuna di usia 15 tahun. Anak kepada pelakon Mustafa Kamal dengan bekas isterinya Yong Rahimah Johari, Ayuna Mustafa Kamal 15 tahun, telah terjatuh dari tingkat 13 kondominium Danau Impian Taman Desa pada 22 Oktober 2007, lalu meninggal dunia pada 7 November 2007. Ayuna juga dikatakan baru saja selesai menduduki peperiksaan penilaian menengah rendah atau PMR pada ketika itu. Ayuna meninggal di wad unit rawatan rapi kardio-otorasik pada pukul 10.22 malam tersebut. Ketika dimasukkan ke wad ICU, Allahyarham sudah menjalani pembedahan kecemasan selama 5 jam yang dilakukan bertujuan untuk membuang darah beku dari dalam tubuh selain membabitkan bahagian anggota tubuhnya yang cedera. Difahamkan bahawa bahagian jantung, hati, limpa dan buah pinggangnya mengalami kecederaan serius akibat kesan hentakan ketika jatuh. Pembedahan kedua juga telah dijalankan bagi membuang satu daripada buah pinggangnya. Allahyarhamah Ayuna dikatakan koma selama 3 minggu di hospital sebelum dikabarkan meninggal dunia. Meskipun ibu kepada Ayuna, iaitu Kak Yong, berkata dia reda dengan pemergian Ayuna yang juga dipanggil sebagai Ona, hati ibu mana yang tidak luluh apabila anak yang pergi dahulu. Ketika ditemui, Mustafa Kamal berkata beliau kesal dengan laporan akhbar tempatan yang mengatakan bahawa keadaan anaknya stabil sedangkan keadaannya kritikal sejak 31 Oktober 2007 sehingga menghembuskan nafas yang terakhir. Lebih memeritkan terdengar desas-desus bahawa Ona dikatakan tertekan dan memberontak kerana telefon bimbitnya dirampas lalu Ona nekat terjun dari tingkat 3. Walau bagaimanapun, tiada bukti sahih untuk membuktikan perkara tersebut. Allahyarhamah Ayuna dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Mukim Ampang 1, Ampang Jaya pada pukul 10.30 pagi pada 8 November 2007. Jenazahnya disembahyang dan dikafankan sebelum dibawa keluar dari Pusat Perubatan Universiti Malaya pada pukul 2.30 pagi. Jenazah Ayuna disembahyangkan sekali lagi di Masjid Bukit Indah Ampang pada pukul 9 pagi sebelum dibawa ke Tanah Perkuburan dengan diiringi saudara mara dan rakan-rakan. Di tempat ke-6, kematian anak kepada pelakon Nolia Gani, iaitu Eddie Rizal di usia 33 tahun. Tindakan berani anak ketiga kepada pelakon Nolia Gani ketika cuba menangkap pencuri yang menceroboh di sebuah unit di tingkat 7 Pangsa Puri Murni Titiwangsa, Keramat, meragut nyawanya sendiri apabila dia jatuh daripada bangunan itu pada 27 September 2021
2009. Kejadian pada kira-kira pukul 12.30 hari itu menyebabkan Eddie Rizal Ramli, 33 tahun, yang juga adik kepada Rusdi Ramli maut akibat tergelincir ketika mahu memanjat ke balkoni unit berkenaan. Seorang lelaki dilaporkan memasuki unit di tingkat 7 dengan memanjat saluran paip dan Eddie Rizal yang mahu menangkap lelaki itu turut berbuat demikian tetapi tergelincir akibat tidak dapat mencapai palang besi di anjung unit itu. Eddie Rizal dikatakan bergegas ke tingkat 7 unit tersebut sebaik diberitahu seorang pencuri sedang bersembunyi di situ selepas lelaki berkenaan dikatakan memecah masuk unit kediaman di tingkat 8. Eddie Rizal yang berstatus bujang itu cedera teruk di kepala dan dikejarkan ke Hospital Besar Kuala Lumpur tetapi meninggal dunia semasa dalam perjalanan. Menurut Nolegani, anak bujangnya itu tinggal bersamanya di Pangsapuri tersebut. Beliau turut berdoa agar pencuri tersebut berubah dan mengambil iktibar daripada kemalangan yang berlaku kepada anaknya. Jenazah Allahyarham Eddie Rizal telah dihantar ke Hospital Besar Kuala Lumpur untuk dibedah siasat dan telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Keramat pada 28 September 2009. Di tempat kelima, kematian anak kepada penyanyi dan pelakon Wati Sadali daripada kumpulan elit iaitu Adam Raslan ketika berusia 18 bulan. Seorang kanak-kanak lelaki yang juga anak kepada penyanyi kumpulan elit Nurwati Sadali atau Wati meninggal dunia setelah terjatuh dari tingkat 11 sebuah kondominium mewah di Taman Sri Intan, Jalan Ipoh pada 13 Jun 2002. Adam Raslan, 18 bulan, meninggal dunia di tempat kejadian setelah mengalami kecederaan parah di kepala. Semasa kejadian, mangsa dikatakan tinggal bersama pengasuh. Mayat kanak-kanak itu ditemui terdampar di tingkat 4 bangunan tersebut, dipercayai terjatuh sewaktu bermain-main dari tingkat 11 kondominium mewah tersebut. Walau bagaimanapun, polis percaya tiada unsur jenayah dalam kejadian tersebut. Mayat kanak-kanak itu dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Jenazah kanak-kanak itu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kelanggit, Hulu Klang. Berita kematian anak Wati mengejutkan satu Malaysia ketika itu kerana diketahui Wati ketika itu tidak bersuami. Segalanya dikatakan terbongkar dan ada desas-desus mengatakan Allahyarham Adam Raslan merupakan anak hasil perkahwinan Wati dengan seorang VIP secara rahsia. Walau bagaimanapun, sehingga kini tiada sebarang bukti atau kenyataan berkenaan arwah anaknya daripada Wati. Selepas 20 tahun peristiwa hitam itu berlalu, Wati memberitahu bahawa dia hampir gila dan bergantung kepada ubat untuk menenangkan jiwa. Kata Wati lagi, pernah suatu ketika dia terdengar bisikan supaya dia menamatkan hidupnya sendiri. Sehinggalah dia berpeluang menunaikan umrah, dia berjaya menemui ketenangan dan menerima takdir yang memeritkan itu. Di tempat keempat, kematian anak kepada gitaris terkenal Man Kidal iaitu Syahidah ketika berusia 18 bulan pada tahun 1990. Pada 18 Jun 1990, berlaku kemalangan yang melibatkan dua buah kereta di Gombak, Selangor. Salah sebuah kereta dinaiki oleh pemain gitar terkenal Man Kidal daripada kumpulan rock Left Handed. Kemalangan yang berlaku pada pukul 10 malam itu mengakibatkan kematian anak bongsu Man Kidal iaitu Syafidah yang berusia 18 bulan. Kereta yang mereka naiki ketika itu dipandu oleh pemain drum Left Handed iaitu Man Dayak yang mengalami cedera ringan. Penumpang lain dalam kereta tersebut ialah 3 ahli keluarga Man Kidal iaitu isterinya, anak sulungnya Farah dan adik iparnya. Kesemua mereka mengalami kecederaan kecil. Kereta yang dinaiki bersama keluarganya serta dipandu oleh Man Dayak dikatakan dilanggar kereta lain menyebabkan mereka semua tercampak keluar. Man Kidal berkata dia cuba mendapatkan rawatan di klinik berdekatan tetapi nyawa anaknya tidak dapat diselamatkan lagi. Man Kidal berkata dia sedih setiap kali terkenangkan tragedi itu, malah tragedi itu menyebabkan dia tidak bermain gitar selama 2 tahun. Namun, dia reda dengan ketentuan Allah dan percaya ia ada hikmah buat dia sekeluarga. Di tempat ketiga, kematian anak kepada pelakon Fauziah Nawi yang juga seorang pengarah filem iaitu Pit Hanif di usia 43 tahun. Ingin mengumumkan bahawa jenazah anak saya Muhammad Firdaus Haji Muhammad Hanif atau lebih dikenali sebagai Pit Hanif telah pun ditemui dalam keadaan yang sangat elok. Pada 26 Oktober 2019, anak kepada pelakon veteran Fauziah Nawi iaitu pengarah filem Pit Hanif hilang dan dikhawatiri lemas ketika memancing di Sungai Jelai, Kuala Lipis, Pahang. Isterinya yang juga seorang pelakon iaitu Farah Ahmad mengesahkan mengenai kemalangan itu dan memberitahu pencarian sedang dijalankan oleh pihak berkuasa di tempat kejadian. Ketika kejadian, Pit Hanif atau nama sebenar Muhammad Firdaus Muhammad Hanif 43 tahun dikatakan pergi memancing bersama seorang rakan. Mangsa dikatakan menaiki bot fiber dengan seorang rakannya sebelum bot mereka terbalik dan terbelah dua menyebabkan arwah dibawa arus deras. Rakannya itu sudah ditemui dalam keadaan selamat. Operasi mencari dan menyelamat terus dijalankan
dijalankan dan polis dengan kekuatan seorang pegawai bersama 7 anggota serta 2 bot terbabit dalam operasi tersebut. Pada 27 Oktober 2019, jenazah mangsa ditemui terapung oleh pasukan penyelamat di air dari Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bukit Angin, terapung 500 meter dari lokasi kejadian pada pukul 4.25 petang selepas operasi mencari dan menyelamatnya telah masuk hari kedua. Jenazah Pit Hanif dituntut keluarganya selepas selesai dibedah siasat di Hospital Kuala Lipis kira-kira pukul 10.30 malam. Keputusan bedah siasat mengesahkan mangsa meninggal dunia akibat lemas. Fauzia Nawi dalam pada itu menzahirkan penghargaan buat semua pihak yang mengirimkan doa dan membantu mencari anaknya yang hilang. Walaupun diselubungi kesedihan, beliau bersyukur kerana mayat anaknya ditemui dan masih dalam keadaan elok walaupun sudah 2 hari berada di dalam air. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak perempuan. Jenazah Allahyarham Pit Hanif dibawa dari rumah ibunya di Taman Melati Setapak jam 1.30 pagi sebaik tiba di Hospital Kuala Lipis Pahang dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam AU2, Keramat Kuala Lumpur pada pukul 2 pagi tanggal 28 Oktober 2019. Di tempat kedua, kematian anak kepada penyanyi terkenal era 80-an, Zaitun Samion iaitu Azirwan Abu Bakar di usia 13 tahun. Saya rasa bersyukur kerana masih dipanjangkan umur dan dapat lagi sejak lahirku baru anak. Semoga Tuhan apakan dia besok ke. Terima kasih lagi. Kenangan bersama anak tunggalnya Azirwan Abu Bakar akan menjadi memori paling indah buat Zaitun selepas diberikan anugerah cahaya mata sebelum Azirwan kembali kepada Sang Pencipta. Zaitun Samion mula mencipta nama apabila menjuarai juara lagu tahun 1987 dengan lagu popularnya Menaruh Harapan ciptaan A. Ali, lirik oleh Hafsah Hassan. Semenjak itu, Zaitun berada di puncak populariti, kekayaan dan glamour. Namun tragedi 32 tahun lalu di Batang Kali, Selangor meragut segala-galanya dari hidup wanita yang penuh warna-warni itu. Zaitun Samion telah terbabit dengan kemalangan di Jalan Kuala Lumpur Ipoh dekat Batang Kali yang turut meragut nyawa anak tunggalnya, Azirwan Abu Bakar yang berusia 13 tahun pada tanggal 21 Februari 1990. Dalam kemalangan tersebut, van yang mereka naiki telah dilanggar oleh lori. Seorang lagi yang turut meninggal dunia ialah pemuzik pengiring Zaitun iaitu Ismail Syari. Zaitun mengalami kecederaan parah di kepala dan kaki serta koma selama 83 hari sejak hari pertama kemalangannya. Doktor yang merawatnya meramalkan yang Zaitun tidak mempunyai harapan untuk hidup. Kecederaan Zaitun menyebabkan dia hilang ingatan sehingga kariernya yang memuncak pada ketika itu menjadi kelam dalam sekelip mata. Selepas kemalangan itu, dia mengalami tekanan dan trauma sehingga mengambil keputusan untuk menyendiri daripada aktif dalam industri hiburan. Beliau juga telah mengalami gangguan emosi selama 11 tahun kerana tidak dapat menerima hakikat pemergian anak tunggalnya secara tiba-tiba. Selepas ingatan beliau pulih, Zaitun kembali aktif dalam karier seninya pada tahun 2001 dengan membuat kemunculan semula menerusi album Kami Bersamamu Zaitun Samion. Sehingga kini Zaitun masih merindui arwah Azirwan, terutamanya bulan Ramadan dan Syawal menjelma. Zaitun masih ingat dengan juadah kegemaran anaknya ketika hari raya dan riak wajah gembira anaknya ketika pulang berhari raya. Yang tinggal kini hanyalah pusara yang akan dilawatinya bukan saja semasa hari raya tetapi juga apabila dia terasa rindu kepada arwah anaknya yang terletak di Rembau Negeri Sembilan. Allahyarham Azirwan merupakan satu-satunya anak Zaitun hasil perkahwinannya terdahulu sebelum dia dan suaminya bercerai. Zaitun yang kini berusia 66 tahun masih aktif menyanyi bagi memenuhi undangan bukan saja di Malaysia, malah di negara jiran seperti Singapura dan Indonesia. Selain itu, Zaitun turut menceburi bidang perniagaan dengan menghasilkan produk air tangannya iaitu rendang nasib daripada dapur Zaitun Samion. Di tempat pertama, kematian anak kepada pelakon Allahyarhamah Azian Edawati yang juga seorang pelakon iaitu Benji di usia 42 tahun. Berita penahanan pelakon Khairil Benjamin Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Benji kerana dikatakan terlibat dalam pengedaran dan makmal pembuatan dadah merupakan antara yang panas dan kontroversi dalam dunia seni tanah air. Berita penahanan terbabit sudah semestinya meluluhkan hati Allahyarhamah Azian Edawati sebagai seorang ibu, apatah lagi berita itu diterima semasa dirinya sedang berjuang melawan pembunuh nombor 1 wanita iaitu kanser payudara di tahap 4. Pada 11
Mac 2010, Benji ditahan bagi membantu siasatan penemuan makmal memproses dan membungkus dadah. Polis menemui 850 gram kokain dan 140 gram syabu bernilai RM650,000 dan pada 17 Ogos 2011 pula, pelakon itu didenda RM5,000 atau penjara 6 bulan oleh Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur selepas didapati bersalah atas tuduhan memiliki syabu seberat 0.24 gram yang ditemukan di rumahnya di kondominium Menara Duta 2. Pada 5 Mac 2015, Benji ditahan bersama seorang wanita di Hainan, The Ritz Boutique Hotel selepas polis menemukan dadah jenis metamfetamin anggaran berat 9.33 gram. Tidak sampai sebulan ditahan kerana memiliki dadah untuk kali ketiga, Benji sekali lagi ditahan atas kesalahan yang sama. Pada April 2017, beliau ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara oleh pihak Kastam dan Eksais Republik itu sejurus tiba dari Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau disyaki memiliki dadah jenis syabu seberat 4.5 gram yang disembunyikan pada bahagian duburnya. Pada 18 Oktober 2017, Benji dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun 3 bulan selepas didapati bersalah oleh Mahkamah Daerah Medan, Indonesia. Benji turut dikenakan denda berjumlah RM312,539 atas kesalahan itu. Menurut pihak polis Indonesia, Benji memberitahu dirinya mula menjual dadah untuk menampung kos perubatan penyakit kanser yang dihidapi ibunya. Walau bagaimanapun, Allahyarhamah Azian Edawati meninggal dunia pada 13 Disember 2013 akibat penyakit kanser payudara. Sekitar Disember 2018, pihak seniman yang diwakili oleh Presiden Seniman iaitu Z Zaidi membuat lawatan ke penjara Tanjung Gusta, Medan untuk bertanya khabar Benji setelah lebih setahun dia dipenjarakan. Z memberitahu Benji mengalami penyakit asma kronik selain berpotensi untuk terkena batuk kering atau TB. Kata Z lagi, rawatan di sana adalah sangat terhad. Selain ubat-ubatan yang menelan kos yang tinggi menyebabkan Benji terpaksa menanggung derita dan atas dasar kemanusiaan, seniman terpanggil untuk membantu. Selain itu, Benji juga menyerahkan sepucuk surat bertarikh 15 Disember 2018 kepada Z Zaidi untuk memohon doa ramai supaya kesihatannya bertambah baik bagi membolehkan dia meneruskan kehidupan di sebalik tirai besi selama 10 tahun lagi. Setelah sekian lama tidak mendengar berita tentang Benji, dunia hiburan bagaimanapun dikejutkan dengan berita aktor itu menghembuskan nafas terakhir di Hospital Besar Royal Prima di Medan di Indonesia akibat penyakit asma pada kira-kira pukul 11 pagi pada tanggal 11 Julai 2021. Jenazah Allahyarham Benji selamat dikebumikan di Tanah Pemakaman Wakaf Pasar 4 Kelambir 5 Kampung Medan pada pukul 12.34 tengah hari pada tanggal 12 Julai 2021. Apakah pendapat anda tentang 10 kematian tragis melibatkan anak selebriti Malaysia seperti di atas? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.